Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang senario masalah disiplin murid di sekolah pada masa kini dan punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah serta tanggungjawab sebagai seorang guru dalam menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Baiklah, kita akan membincangkan tentang senario masalah disiplin dalam kalangan murid pada masa kini. Pertama, kita sering mendengar tentang masalah disiplin atau murid-murid yang terlibat dengan gejala ponteng. Ponteng dapat didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Ponteng juga merujuk kepada murid yang hadir ke sekolah tetapi tidak menyertai atau menghadiri kelas sama ada satu kelas, beberapa kelas ataupun kesemua kelas dalam satu hari. Harian Metro terbitan 30 Jun 2019 melaporkan sebanyak 3,992 kes ponteng telah direkodkan berlaku di sekolah-sekolah di negeri Johor. Angka ini semestinya akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika langkah pencegahan awal tidak dilaksanakan oleh pihak berwajib. Baik, seterusnya ialah salah laku berkaitan salah laku murid iaitu merokok. Merokok merupakan salah satu masalah disiplin yang semakin berleluasa di peringkat sekolah menengah. Murid berani membawa dan malah menjadi pembekal rokok dalam kawasan sekolah kerana kelonggaran pengawasan daripada pihak sekolah. Murid juga cenderung menghisap rokok di kawasan-kawasan panas seperti tandas dan stor kerana kurang pengawasan dari pihak sekolah, dari guru-guru yang bertugas di kawasan-kawasan hotspot ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, seramai 68,321 pelajar sekolah menengah dikesan merokok melalui saringan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui program kesihatan oral tanpa asap rokok pada tahun 2018. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke masalah disiplin dalam kalangan pelajar yang membimbangkan iaitu masalah disiplin berkaitan kes buli. Apa itu buli? Jom kita kenal apa itu buli. Buli merujuk kepada tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan emosi. Kes buli fizikal banyak berlaku di sekolah-sekolah menengah, manakala kes buli lisan pula kebanyakannya berlaku di sekolah rendah. Kes buli fizikal ini pula melibatkan boleh membawa kecederaan kepada mangsa seperti menumbuk, menendang atau menyepak mangsa. Merujuk statistik yang telah dikeluarkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman iaitu Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, sebanyak 38 kes buli telah direkodkan berlaku di sekolah-sekolah di seluruh negara hanya dalam tempoh 4 bulan pertama persekolahan pada tahun ini bermula pada bulan Januari, dan angka ini agak besar dan sangat membimbangkan. Kes buli ini bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan pada bahagian fizikal mangsa, tetapi turut boleh juga membawa kepada kematian. Baiklah, di sini juga saya ada sertakan video yang menunjukkan kes buli yang berlaku di sebuah sekolah Maktab Rendah Sains Mara akibat daripada teguran teguran mangsa yang menegur tindakan rakannya yang menonton video lucah. Perkara ini telah menimbulkan perasaan marah oleh pembuli yang mendorong pembuli tersebut melakukan kekerasan terhadap mangsa. Baiklah, setiap perkara yang berlaku mesti ada punca, dan ayuh kita kenal dan ayuh kita tahu apakah punca yang menyebabkan berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Baiklah, punca berlakunya masalah disiplin dalam kelas pertamanya adalah disebabkan oleh suasana bilik darjah yang tidak kondusif.
Contohnya, suasana bilik darjah yang panas dan tidak selesa akan menyebabkan murid-murid rasa tidak selesa dan tidak boleh memberi tumpuan kepada proses PDPC yang sedang berlangsung. Hal ini akan mendorong mereka untuk bertindak di luar kawalan seperti cenderung untuk mengganggu rakan yang lain atau keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. Seterusnya ialah pendekatan yang digunakan oleh guru tidak sesuai dan tidak menarik. Perkara ini adalah penting. Sebagai seorang guru, kita perlu tahu dan kita perlu kenal pasti apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk menarik perhatian pelajar, untuk menarik perhatian murid dan untuk berkomunikasi dengan murid. Apabila seorang guru dapat menarik minat murid untuk memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung, hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan peratusan berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Contohnya, guru boleh menyediakan permainan-permainan yang sesuai dengan umur dan tahap kefahaman murid. Guru juga boleh mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan murid yang boleh membantu mereka untuk lebih fokus untuk memberi tumpuan dan mempunyai aktiviti yang boleh menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Baiklah, seterusnya perwatakan dan sastia guru yang kurang tegas. Di dalam kelas, guru memainkan peranan dan guru perlu mengawal situasi dalam kelas. Contohnya, ketika melihat ketika melihat murid ingin keluar daripada kelas, guru perlu mencegah atau menghalang pelajar tersebut jika dia ingin keluar dari kelas tanpa sebab yang munasabah. Contohnya, cikgu, saya nak keluar sebab saya tak nak belajar dan saya rasa bosan. Guru perlu ambil tindakan tegas. Guru tidak boleh sekadar membiarkan ikut suka hati awak lah. Awak yang bayar, saya yang mengajar. Orang bayar gaji saya hanya mengajar dan kalau awak tak nak dengar, awak boleh keluar. Ini merupakan satu tindakan yang salah. Guru perlu berusaha untuk mengekalkan kedudukan pelajar dalam kelas dan tidak boleh membenarkan perkara ini berlaku. Dan perkara ini adalah tidak wajar bagi seorang guru kerana ini merupakan tanggungjawab dan guru bertanggungjawab ke atas pelajar, ke atas murid-murid tersebut. Baik, seterusnya ialah hubungan yang kurang stabil antara murid dan guru. Situasi ini banyak berlaku di sekolah, terutamanya melibatkan guru dan murid-murid kelas belakang. Baik, saya pernah mengalami satu situasi di mana seorang guru mengarahkan muridnya keluar dari bilik darjah kerana tidak suka akan sikap murid tersebut yang tidak memberi tumpuan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Dan tindakan guru ini telah menyebabkan murid tersebut keluar dari kelas dan melakukan masalah disiplin seperti merokok di dalam tandas dan mengganggu murid-murid lain apabila mereka melalui kawasan tersebut. Jadi, guru tidak boleh bersikap pilih kasih. Guru tidak boleh mengajar murid yang dia suka sahaja. Guru perlu memberi tumpuan kepada semua murid. Dan bukan hanya kepada murid yang menunjukkan sikap positif, tetapi guru juga perlu menerima sikap negatif daripada pelajar dan perlu membimbing pelajar tersebut. Baik, seterusnya punca berlakunya masalah disiplin di luar kelas. Tadi kita telah bincangkan bagaimana perkara yang berlaku di dalam kelas mendorong kepada masalah disiplin di luar kelas. Baik. Antara penyebab berlakunya masalah disiplin di luar kelas adalah sikap dan tindakan guru. Saya yakin di setiap sekolah adanya guru disiplin, adanya guru yang tidak mempunyai jawatan dan ada bermacam-macam guru dengan bermacam-macam jawatan. Jadi, tindakan guru yang menganggap sebagai mencegah atau menghalang murid daripada melakukan tindakan masalah disiplin ini, hanya tugas guru disiplin adalah salah sama sekali. Semua guru merupakan guru disiplin dan semua guru berhak menegur sekiranya melihat murid terjebak atau terlibat dengan masalah disiplin. Contohnya, apabila guru melalui suatu kawasan dan melihat pelajar sedang merokok di dalam tandas atau di dalam stor, guru tersebut perlu menegur dan perlu melaporkan perkara tersebut kepada guru disiplin sekiranya perlu. Dan guru tersebut boleh menegur tetapi tidak boleh terus menghukum kerana menghukum pelajar, menghukum murid yang terlibat dalam masalah disiplin ini hanya boleh dilakukan oleh pengetua dan guru disiplin serta penolong kanan hal ehwal murid. Baik,
Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan murid yang terlibat dalam masalah disiplin ini merupakan murid daripada kelas belakang. Hal ini kerana murid-murid di kelas belakang biasanya sudah terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik ketika mereka berada di luar kawasan sekolah. Contohnya, mereka terlibat dengan masalah merempit dan dengan golongan-golongan yang melakukan menagih dan merokok. Jadi, apabila murid-murid ini masuk ke dalam sekolah, mereka akan membawa ajaran atau anasir-anasir ini dan mengajarkan kepada rakan-rakannya yang lain. Hal ini secara tidak langsung akan mengajak murid-murid yang lain untuk terlibat dalam masalah tersebut. Baiklah, seterusnya ialah persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah ini merujuk kepada berapa jumlah pelajar dalam setiap sekolah itu, iaitu bilangan murid dalam setiap sekolah. Adakah 1,000 atau 2,000 atau 3,000? Bilangan murid yang terlalu ramai dalam setiap sekolah akan menyebabkan guru tidak mampu memberi perhatian atau tidak mampu mengawal keadaan sekolah. Jadi ekoran daripada situasi ini akan menyebabkan ada murid yang boleh melakukan masalah disiplin dan perbuatan ini tidak disedari oleh guru kerana mereka tidak sempat untuk mengawasi setiap murid, tidak sempat untuk mengawasi setiap perbuatan atau aktiviti murid. Baik, keadaan sekolah yang seperti pagar yang tidak keadaan pagar yang mudah untuk yang mendorong murid melakukan kegiatan ponting juga menyumbang kepada masalah disiplin. Contohnya, ada sekolah yang tidak membaik pulih keadaan pagar yang telah rosak dan memberi peluang kepada murid-murid untuk keluar dari sekolah melalui lorong atau lubang tikus ini. Baik, seterusnya ialah punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar ketika berada di luar kawasan sekolah. Masalah disiplin dalam kalangan pelajar turut berlaku di luar kawasan sekolah. Hal ini didorong oleh pelbagai faktor seperti sikap masyarakat yang tidak cakna dengan keadaan sekeliling. Kita dapat lihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap murid-murid yang ponting. Kita tengok di cyber cafe di mana murid-murid banyak menghabiskan masa mereka di lokasi tersebut kerana mereka akan bermain permainan video atau melepak di kawasan ini tanpa ada gangguan daripada mana-mana pihak. Pengurus cyber cafe ini akan menerima murid kerana lebih mengutamakan keuntungan berbanding dengan kesedaran tentang kepentingan pendidikan kepada murid-murid tersebut. Jadi apabila masyarakat menerima tindakan negatif daripada murid, mereka cenderung untuk melakukan perkara ini berulang-ulang kali. Sekiranya masyarakat sedar akan situasi ini dan mereka lebih rasa bertanggungjawab untuk menegur atau melaporkan salah laku murid-murid kepada pihak sekolah, kemungkinan untuk mengurangkan peratusan ponting dalam kalangan pelajar, dalam kalangan murid dapat dikurangkan. Baik, seterusnya ialah masalah keluarga. Kita selalu dengar bagaimana masalah di rumah dibawa oleh pelajar, dibawa oleh murid sehingga ke sekolah. Masalah keluarga ini semestinya akan berkait dengan emosi murid. Apabila emosi murid terganggu, mereka akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang ekstrim atau di luar jangkaan untuk menghilangkan rasa marah, rasa sedih mereka dan tekanan yang mereka hadapi. Murid-murid di usia remaja ini mempunyai taraf panas yang situasi ini akan mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti melibatkan diri dengan gejala rempit, menagih dan juga melakukan kegiatan gangsterism. Baiklah, di sini keluarga juga memainkan peranan penting untuk tidak mendedahkan atau memberi peluang kepada murid-murid untuk mengganggu emosi mereka. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang apakah tanggungjawab seorang guru dalam menangani masalah disiplin murid. Baik, seperti yang telah dikatakan tadi, setiap guru merupakan guru disiplin. Guru perlu menegur apabila melihat murid terlibat dalam masalah disiplin. Sebagai seorang guru, kita haruslah mempunyai rasa tanggungjawab
untuk menegur murid-murid sekiranya mereka melakukan kesilapan, kesalahan atau masalah disiplin. Kita tidak boleh meletakkan 100% tanggungjawab tersebut kepada bahagian hal ehwal murid, kerana setiap guru pastinya ingin melihat bagaimana acuan mereka, bagaimana murid-murid mereka, akhlak murid-murid mereka, dan bagaimana murid-murid tersebut. Baiklah, sebagai seorang guru, pastinya kita ingin melihat anak didik kita atau murid-murid kita berjaya, sama ada dari segi dalam akademik dan maupun dari segi akhlak. Baiklah, seterusnya ialah guru perlu melaporkan kes-kes disiplin yang serius kepada guru disiplin atau penolong kanan hal ehwal murid. Contohnya, apabila seorang guru melihat kejadian atau kes buli, guru tersebut boleh menegur murid-murid yang terlibat dalam kejadian tersebut, dan guru tersebut tidak boleh menghukum. Sebaiknya perlu melaporkan kes tersebut kepada guru disiplin ataupun penolong kanan hal ehwal murid. Hal ini kerana sekiranya tidak dilaporkan kepada pihak yang dinyatakan, kemungkinan perkara tersebut akan menjadi masalah yang serius apabila selepas waktu persekolahan, kemungkinan murid-murid ini akan menunggu mangsa mereka di luar kawasan sekolah dan menyambung apa yang telah terbengkalai ketika berada dalam kawasan sekolah. Jadi sekiranya guru melaporkan perkara tersebut kepada pihak-pihak yang boleh menghalang atau mencegah perkara tersebut daripada menjadi semakin serius, keselamatan mangsa akan lebih terjamin. Baiklah, khidmat kaunseling juga perlu diberikan kepada murid-murid yang terlibat dalam masalah disiplin. Saya yakin bahawa setiap sekolah mempunyai bilik kaunseling dan setiap bilik kaunseling adanya kaunselor. Jadi, mengapa tidak kita gunakan kaunselor sebagai satu medium untuk membantu murid-murid kita yang terlibat dalam masalah disiplin ini? Mengapa tidak kita gunakan kemudahan yang ada untuk mengurangkan risiko atau mengurangkan masalah yang berlaku di kawasan sekolah? Murid-murid yang terlibat dalam masalah disiplin ini biasanya murid-murid yang emosi mereka terganggu dan mempunyai tekanan atau mereka mempunyai kecelaruan emosi. Mereka tidak ingin belajar kerana rasa walaupun mereka belajar, mereka tidak boleh menguasai sesuatu subjek tersebut kerana mereka dari kelas belakang. Biasanya murid yang terlibat dalam masalah disiplin merupakan murid-murid dari kelas belakang kerana mereka tidak diberi perhatian oleh guru-guru yang mengajar. Baiklah, seterusnya ialah tanggungjawab guru yang seterusnya ialah guru juga bertanggungjawab melaporkan kes salah laku murid kepada ibu bapa supaya ibu bapa peka dan tahu tentang aktiviti anak-anak mereka. Baiklah, seperti yang kita tahu, ibu bapa juga berhak untuk tahu tentang aktiviti anak-anak mereka. Jadi seeloknya guru perlu melaporkan sebarang aktiviti atau perbuatan salah laku murid ini kepada ibu bapa supaya ibu bapa mereka tahu bagaimana anak mereka di sekolah. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.